Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar rantau ASEAN. Sektor budaya dan penerangan di Asia Tenggara perlu mempergiatkan lagi usaha untuk membina sebuah identiti ASEAN. Jawatan Kuasa Kebudayaan dan Penerangan COCI merupakan salah satu institusi yang tertua ASEAN dan dua jawatan kuasa kecilnya memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran ASEAN selama ini. Berita ASEAN malam ini dimulai dengan mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan BIM Iaga ke-9 di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dan mesyuarat ke-49 Jawatan Kuasa ASEAN mengenai kebudayaan dan penerangan ASEAN COCI yang berlangsung di Siem Reap, Kemboja minggu lalu. Bahan berita ASEAN lain, Vietnam merupakan negara kedua tersenarai untuk memperkembangkan perniagaan di rantau ASEAN dan Thailand merupakan negara pertama di Asia menjadi tuan rumah One Young World Summit pada November 2015. Bersama Ajah Salbiah Haji Munab untuk mengikuti laporannya. Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina BIM Iaga perlu menggiatkan lebih banyak usaha di sebalik beberapa kemajuan yang dicapainya. Ini terutamanya pembaikan institusi dalam rangka kerja penyeliaan pengangkutan BIM Iaga yang perlu ditangani dengan cepat dan berkesan. Berucap pada mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan BIM Iaga ke-9, Menteri Perhubungan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Hamzah Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdullah bin Begar Mudim, Datuk Paduka Haji Bakar berkata, mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa amat penting untuk menanamkan keyakinan dan persaingan dalam industri tersebut. Yang Berhormat juga berkata, kesaling hubungan merupakan salah satu objektif utama yang hendak dicapai oleh negara-negara ahli BIM Iaga untuk merapatkan jurang pembangunan. Justru, sistem pengangkutan yang selamat dan berkesan mampu meningkatkan pembangunan sosioekonomi BIM Iaga. In 2013 compared to 3.2 million in 2009. Menurut Yang Berhormat, sistem pengangkutan bas awam yang menghubungkan bandar-bandar di Pulau Borneo sudah pun sedia ada dan akan dipertingkatkan mengikut permintaan pasaran. Pada 2013, BIM Iaga juga melancarkan risalah maklumat lapangan terbang. Berdasarkan statistik, antara 2009 dan 2012, pergerakan menyeberang sempadan orang ramai melalui darat meningkat dengan ketara. Brunei Darussalam mencatat peningkatan 28%, Malaysia pula mencatat perangkaan paling tinggi iaitu 322%. Bagi Indonesia, terdapat lebih 200,000 pergerakan penumpang menyeberang sempadan pada 2012. Ketibaan pelancong asing meningkat pada kadar 7% atau 5.1% tahun pada 2013 berbanding 3.2% pada 2009. Pelancong domestik terus menjadi tulang belakang kepada industri pelancongan BIM Iaga, mengambil kira 70% jumlah ketibaan pelancong pada tahun lalu. Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan BIM Iaga ke-9 membincangkan pembangunan sektor-sektor pengangkutan dalam lingkungan BIM Iaga, termasuk projek dan inisiatif yang berjalan ketika ini. Semasa mesyuarat, jemaah menteri meluluskan pendekatan lebih berkesan dan bersepadu bagi meneliti cabaran-cabaran inisiatif pembangunan pengangkutan. Negara Brunei Darussalam terus komited dalam mendukung aspirasi ke arah mewujudkan komuniti ASEAN pada tahun 2015 melalui cabang kebudayaan dan penerangan. Ini termasuk mengetengahkan projek-projek Pesta ASEAN Beras sebagai warisan budaya dan projek bagi siaran digital ASEAN semasa mesyuarat ke-49 Jawatan Kuasa ASEAN mengenai kebudayaan dan penerangan ASEAN COCI yang berlangsung di Siem Reap, Kemboja minggu lalu. Mesyuarat dibuka rasmi oleh Menteri Penerangan Kemboja Dr. Q. Kanharith. Acara termasuk penyampaian anugerah tahunan Exhibition bagi berita TV terbaik kepada televisyen kebangsaan Kemboja TVK.
Projek Pertukaran Berita ASEAN merupakan projek yang dicadangkan oleh negara Brunei Darussalam pada tahun 1998 sebagai salah satu projek tahunan ASEAN COCI. Rombongan negara Brunei Darussalam pada mesyuarat itu diketuai oleh Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Awang Haji Nur Jusmin bin Haji Abdul Samad selaku pengerusi kebangsaan ASEAN COCI negara Brunei Darussalam. Turut serta pemangku pengarah penerangan Awang Mawardi bin Haji Muhammad selaku pengerusi subkomiti penerangan dan pegawai-pegawai dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Jabatan Radio Televisyen Brunei, Jabatan Penerangan dan Jabatan Museum-Museum. Vietnam merupakan negara kedua tersenarai untuk memperkembangkan perniagaan di rantau ASEAN. Keputusan ini diperolehi hasil kajian yang dikeluarkan oleh Dewan Perdagangan Amerika di Singapura pada Ogos lalu. Pegawai Eksekutif Kanan Amerika menggariskan beberapa keistimewaan Vietnam termasuk sentimen positif terhadap pelabur, ketersediaan tenaga buruh yang rendah, tahap keselamatan pribadi dan sistem kestabilan kerajaan dan politik. Kaji selidik juga mendedahkan Vietnam merupakan pilihan peniaga Amerika yang ingin beralih pelaburan dari China ke ASEAN tahun ini. Berhubung kemajuan integrasi ASEAN, majoriti peniaga Amerika sedar akan kepentingannya dan merancang strategi yang sama ke arah matlamat komuniti ASEAN. Kajian dikendalikan oleh 588 pegawai eksekutif kanan mewakili syarikat-syarikat Amerika di kesemua 10 negara ASEAN termasuk 77 di Vietnam bermula pada 5 Mei hingga 5 Jun. Kajian tersebut juga menegaskan syarikat-syarikat Amerika yakin terhadap ASEAN, salah sebuah rantau yang paling pesat berkembang di dunia. Thailand menghantar 41 belia bagi menghadiri One Young World Summit 2014 yang diadakan di Dublin, Ireland baru-baru ini. Menurut Governor Bangkok, Sukumpan Baripat, penghantaran golongan belia itu merupakan peluang keemasan untuk menunjukkan potensi golongan belia Thailand bertukar-tukar pengalaman dan budaya. Sehingga 1,300 belia menghadiri sidang kemuncak itu bagi membincangkan penyelesaian kepada masalah dunia ketika ini. Sidang kemuncak juga memberi Thailand peluang untuk menyumbang kepada dialog dan menampilkan potensi minda golongan muda. Thailand merupakan negara pertama di Asia menjadi tuan rumah One Young World Summit yang akan diadakan pada November 2015. Audah, Berita ASEAN minggu ini juga mengongsikan berita menarik yang lain. Antaranya, kempen kesedaran pemeliharaan penyu di Pulau Mabul sempurna Sabah. Manakala dalam perkembangan lain, mengasah seni bukanlah tugas yang mudah di Singapura dan Laos menganjurkan Festival Muzik Belia kali pertama 2014. Teruskan mengikuti berita ASEAN dan laporannya bersama Ajah Salbiah Haji Munab. Persatuan Pencinta Hidupan Marin di Sabah, Malaysia diminta memperbanyak serta memperluaskan penganjuran kempen kesedaran pemeliharaan penyu. Penyu adalah salah satu khazanah marin yang terancam dan semakin pupus oleh kerana telur dan dagingnya yang berharga. Langkah itu penting kerana masih ramai masyarakat di Sabah yang tidak sedar tentang kepentingan pemeliharaan spesies hidupan laut itu, terutamanya dalam sektor pelancongan. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah, Datuk Pang Yok Ming berharap persatuan dan badan bukan kerajaan dapat memperluaskan lagi penganjuran program itu agar masyarakat di Sabah mendapat pendedahan tentang kepentingan pemeliharaan hidupan marin. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan kempen pemeliharaan penyu bersama Borneo Divers di Pulau Mabul sempurna.
Program 4 hari ini dianjurkan bersama Wan Borneo Ballroom Sendirian Berhad, The Borneo Connection Sendirian Berhad, Sipadan Marble Resort, Jabatan Hidupan Liar Sabah, Taman-Taman Sabah dan WWF Malaysia. Dalam program berkenaan, para peserta dididik dan didedahkan mengenai kepentingan kesedaran umum khususnya kepada penduduk tempatan dan pelancong yang mengunjungi Pulau Mabul terhadap spesies penyu yang mendiami pulau itu. Mengasah seni bukanlah sesuatu tugas yang mudah. Apa yang diperlukan untuk cemerlang dalam bidang seni, sukan dan sains adalah disiplin dan kerja keras individu itu sendiri. Di Singapura, artis muzik tradisi India berusia 16 tahun, Nishta Anand merupakan satu-satunya pemain Veena sekolah seni. Pelajar tahun 4 ini dianugerahkan beasiswa David Marshall bagi artis muda awal tahun ini. Beasiswa merangkumi yuran sekolah dan elan buku. Menurut Nishta, tanpa pendidikan seni, dia mungkin akan berhenti bermain alat muzik sama sekali. Mula bermain alat muzik pada usia 6 tahun dan pada bulan Jun, artis muda ini menyertai pertandingan muzik kebangsaan India dan mendapat tempat ketiga dalam kategori pertengahan. Sebanyak $150 juta telah diperuntukkan bagi pembiayaan 5 beasiswa. $35 juta bagi E.W. Barker Endowment yang memberi kemudahan kepada Sekolah Sukan Singapura. Jumlah yang sama juga diperuntukkan untuk Tay Eng Soon Endowment yang memberi kemudahan kepada Sekolah Tinggi Matematik dan Sains NUS. $20 juta bagi Orkestra Simfoni Singapura, 15 juta lagi kepada Orkestra Cina Singapura, 10 juta bagi beasiswa TEF Sunburst dan akhir sekali David Marshall Endowment menerima $35 juta yang memberi manfaat kepada Sekolah Seni SOTA. SOTA mempunyai program untuk semua pelajar yang mempunyai ciri khusus memilih pelajar cemerlang bagi membantu mereka mengambil langkah tambahan ke arah kecemerlangan. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan di Laos, pemuzik baru berganding bahu dengan artis-artis berpengalaman dari Jepun dan Kemboja dalam Festival Muzik Remaja kali pertama 2014. Membawa kepakaran dari luar negara untuk dikongsi, festival bertujuan menggalakkan perkembangan kemahiran dalam persembahan muzik moden dan klasik. Festival yang berlangsung di pusat Jepun Budo, Laos ditaja dan disokong oleh Orkestra Muda Jepun, Kedutaan Jepun di Laos, Orkestra Muda Champa, Pusat Kebudayaan Kanak-Kanak dan Sekolah Kanak-Kanak Hakeo. Festival dimeriahkan dengan persembahan muzik tradisi dari artis muda Pusat Kebudayaan Kanak-Kanak serta tarian Waipon dan Campa Muang Lao. Para pelajar dari Sekolah Antarabangsa Hakeo juga menyertai festival ini. Persembahan beramai-ramai dari artis Laos, Kemboja dan Jepun dengan lagu Campa Muang Lao dan lagu Rosebud menarik minat dan mendapat sokongan dari penonton. Persatuan Orkestra Muda Jepun Gunma ditubuhkan pada 29 April 1983 di wilayah Gunma, Jepun, manakala Orkestra Belia Angkor Anyo ditubuhkan pada 29 April 2006 di Phnom Penh. ODA, COCI, ditubuhkan pada tahun 1978. Pada tahun yang sama, para Menteri Luar ASEAN bersetuju bagi penubuhan sebuah tabung kebudayaan ASEAN dalam memelihara warisan budaya ASEAN dan memupuk interaksi dan kesedaran akan budaya Asia Tenggara. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, Anda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.